bersama. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ini boleh cabut ni. Raya dah hari keberapa ni. Cabut. Aku nak cabut ni. Aku nak gunting. Oi! Apa benda kau buat ni? Raya dah habis kot. Mana boleh raya habis? Puasa sebulan, raya pun kena sebulan. Dah. Jangan usik benda ni. Kau duduk sekarang. Biar. Duduk sekarang. Okey. Tak adalah pakai baju Melayu tak pakai. So, tak ada raya. Dia sekarang ni macam ni. Walaupun kita dalam keadaan raya, tapi ni dah raya ke-6. Selalu orang semangat sampai raya ke-3 je. Yelah. Yes, tapi ada juga orang sampai raya ke-6 pun masih bersemangat. Contohnya Macam Faiz lah. Yes, Sebab tu yang dress up macam ni. Yes, Zack saja yang tak tahu kenapa dia dah tak bersemangat. Come on lah. Walaupun dengan keadaan PKP ni apa, masing-masing jiwa tu yang penting tu. Yelah. Jiwa raya di mana kita menyambut hari kemenangan. Hoi, lain macam Yes, of course. Okey, menyambut hari kemenangan. Selamat datang kepada anda semua. Borak Kopitiam hari ini. Saya memberikan bersama dengan Faiz. Baik, kita mulakan hari ini dengan kita melihat cuaca di Malaysia. Ya, Ayo. dan pastinya kat mana-mana mesti ada orang yang telah memulakan pekerjaan diorang. Contohnya macam kita kat studio ni, kita macam rasanya macam pada dulu pergi kerja. Ya, macam dalam studio ni tak perlu sangat kot nak tahu cuaca check kan. Tapi untuk mereka yang di luar sana, ini amat penting. Tapi ini hanya ramalan sahaja untuk Kuala Lumpur, ribut petir. Yes, dan Shah Alam juga ribut petir. Selepas Shah Alam, kita tengok pula cuaca di Ipoh. Ramalan cuacanya ribut petir. Betul lah, rata-ratanya ribut petir lah. Itulah kalau kita ikutkan semalam memang cuaca sejuk. Sebab kita orang kat rumah, kita lupa dah tutup sliding door. Dan Masya Allah, aircon percuma. Tak payah bayar bil. Nampak tak? Seperti anda semua dapat lihat tadi, Alustar, Arau semua rata-ratanya ribut petir. Ya, sebab tu sejuk sekarang ni. Tapi Kota Baru berbeza. Di Pantai Timur Kota Baru, ramalan cuacanya cerah. Lepas Kota Baru kita tengok Kuala Terengganu pun cerah. Betul ni Pantai Timur kebanyakan cerah cuaca. Betul. Lepas ke Kuala Terengganu kita ke Kuantan. Tapi Kuantan ramalannya ribut petir. So kena tutuplah sliding door tu nanti. Di Johor Bahru akan mengalami cuaca yang sama seperti negeri-negeri lain kebanyakannya. Dan di Bandaraya Melaka juga akan mengalami cuaca yang sama. Betul. Seremban juga ribut petir. Selepas Seremban kita lihat ke Kuching. Kuching ramalan cuaca cerah, dan terakhir sekali Kota Kinabalu. Ramalan cuaca di Kota Kinabalu adalah ribut petir. Yes. Mungkin antara kita memang mungkin ada yang katakan benda ni tak penting, tapi mereka yang menggunakan jalan raya sebagai cari nafkah untuk kehidupan dan juga keluarga, ini amat penting untuk diorang mengharungi cuaca-cuaca yang semestinya kenalah bagus untuk diorang kan. Yang hantar makanan, yang hantar barang-barang kan. Macam-macam lagi kita akan kongsikan kepada anda, dan ini salah satu benda lagi, Zack. Iman agak bergelegak sekarang ni sebab benda yang nak dikongsikan ni sebenarnya. Suka ikan patin tak? Of course. Favorite. Yes, ini kita nak kongsikan dengan ikan patin. Silakan ikan patin PKP. Mari kita tengok. PKPB sambung sampai 9 Jun dalam mengidam nak makan ikan patin. Okey guys, jangan risau, Kokok akan bantu korang untuk selesaikan masalah mengidam ni Jadi ini dia Toshe Ikan Patin Kampung Batu Gading yang menternak ikan patin juga tilapia. Mesti korang tengah terfikir, macam mana perniagaan ikan untuk menjaga kualiti sewaktu PKPB ni kan? Untuk kita jaga daripada segi kualiti ikan, pertama sekali asas ikan tu yang mana semasa disangkar kita mestilah memastikan sangkar berada di baras kedalaman yang sesuai. Dan untuk kita mensupply kepada customer ataupun pelanggan untuk mendapatkan ikan yang segar, kita mengeluarkan dalam kuantiti 10 ke 15 ekor setiap pengeluaran. Yang mana apabila customer kita datang membeli, baru kita keluarkan penambahan. Dengan cara itu, customer akan dapat ikan yang segar, boleh kita jamin kualiti dia memang tinggi kualiti. Untuk pengetahuan, ikan patin ni boleh terjual sehingga 20 kilo sehari sewaktu PKP. Kalau sebelum PKP, mencecah sehingga 80 kilo tau. Mesti kualiti dia tip-top. Nak tanya, ada ke jual ikan patin frozen?
Memang ada. Kita memang ada buat menu ikan patin secara frozen ni bukan semasa bulan puasa saja. Sebelum bulan puasa pun memang ada buat ikan frozen. Yang mana kebetulan dengan bulan Ramadan PKP ni kita ada satu sistem COD. Yang mana COD ni, tukang runner COD akan datang mengambil ikan patin dan talepia terus ke rumah saya yang mana berhampiran dengan sangkar di Sungai Pahang yang terletak di kawasan kampung saya, Kampung Batu Gading, Kuala Kerau, Temerloh, Pahang. Yang paling penting dekat area Pahang pun ada COD ikan patin tau. Senang sikitlah kan. Tak perlu keluar rumah sebab kita perlu menyaut seruan Perdana Menteri untuk duduk di rumah. Tapi orang yang dekat KL tu jangan risau sebab kita ada delivery juga. Tapi ada tapi di kawasan tertentu saja. Manalah tahu kan menu makan hari ni ikan patin? Kita melakukan COD rumah ke rumah lah. Ikan ni biasanya kita hantar kampung ke kampung sajalah. Setakat ni pelanggan puas hati sangatlah pengantaran COD ni. Dia mudah kan. COD tu saya mengambil dalam upah RM3 hingga RM4. Satu hari saya boleh ambil ikan patin dan talepia tu 15 kilo hingga 30 kilo. Ada masa sampai 25 kilo macam tu lah. Tak tentu masa dia. Ya, ini adalah antara sebabnya kenapa cuaca itu penting sebab runner-runner nak hantar ikan patin. Itulah pasal. Tak, Zack dengan ikan patin ni jangan buat main. Ya, itu okey. Kalau kita tengok ni kan, sebenarnya ini adalah satu pengorbanan di mana kita nak memuaskan nafsu kita macam contoh Zack kan, nak makan ikan patin, terpaksa menggunakan khidmat runner-runner untuk menghantar makanan itu terus ke depan rumah kita dan kita boleh menikmati makanan yang kita nak tu. Ya, betul. Tetapi berbeza dengan satu cerita ni, mungkin Zack nak tahu. Betul. Sebab tu bila Faiz hang sebut pasal pengorbanan, teringat satu kisah di Iran di mana tular di Facebook seorang guru dia sanggup masuk ke dalam kawasan perkampungan kerana dia tidak sanggup untuk melihat anak-anak muridnya terkutang kanting. Jadi dia bawa kereta, dia drive pergi ke sebuah perkampungan dan dia mengajar anak murid tu. Dan lebih yang menyentuh hatinya sebenarnya guru ni dia sanggup jadikan kereta dia, kebetulan kereta dia warna putih tau. So dia gantikan kereta dia ni jadi papan putih dan dia mengajar, menulis, mencontoh dekat kereta putih dia tu. Dan ini menyentuh hatilah. Dan kes ini di post dekat Facebook Spotlight mendapat perhatian ramai. Dan dia sanggup berjalan jauh-jauh untuk seorang pelajar sahaja. Itu yang paling penting sekali. Dan seterusnya kita ke sumbangan COVID-19 daripada Pertubuhan Ikram. Dan diingatkan kepada anda semua bahawa kutipan-kutipan donation ini masih lagi terbuka. Jadi Pertubuhan Ikram Malaysia telah berjaya mengagihkan 470 pak makanan berbuka kepada penduduk-penduduk di sekitar perumahan PKNS Batu 6 dan Taman Setapak Jaya melalui wakil-wakil penduduk masing-masing sempena Ramadan lalu. Pertubuhan ini juga telah menyampaikan pelbagai sumbangan keperluan seperti pak makanan dan beberapa buah kotak topeng muka kepada barisan petugas barisan hadapan yang bertugas di klinik-klinik serta pusat perubatan di kawasan yang berdekatan. Jadi ini adalah sumbangan yang telah diwawarkan dan juga telah diberikan daripada pertubuhan ini kepada orang ramai untuk membantu meringankan lagi beban kerajaan. Alhamdulillah, tahniah kepada anda dan juga kepada anda yang lainnya. Apa salahnya kalau kita pun buat juga donation macam ni? Betul, kita kena berterusan benda ni. Benda-benda kebaikan ni kita kena berterusan. Kita jangan berhenti. Sebab harta yang kita beri kepada orang yang kita sedekah itulah harta kita di akhirat nanti. Masya-Allah. Nampak tak? Terbaiklah Zack pada hari Jumaat ni. Ya Allah. Alright guys, jadi tak salah kalau dekat Borak Kopitiam ni kita tak kongsikan berita top 5 pilihan Borak Kopitiam. Delima. Baik, kita mulakan dengan berita pertama di mana Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam tidak menerima aduan daripada penjawat awam yang mendapat amaran kerana belum kembali bekerja dan selepas cuti Aidilfitri akibat melanggar larangan rentas negeri dan Presidennya Adnan Mat berkata pihaknya menyerahkan kepada ketua jabatan masing-masing jika menerima aduan sedemikian kerana larangan berkenaan sudah diingatkan oleh kerajaan sebelum ini. Jadi itu sebenarnya membuka mata lah kan. Tak bagi rentas negeri, kau rentas negeri juga. Jadi ini satu berita yang kita kena ambil perhatian. Okey. Dan susulan dengan itu juga pejabat awam degil pulang kampung kena tanggung risiko lah. Kena tanggung sendiri. Itu tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab masing-masing. Kita kena sikap lebih prihatin. Yep. Baik. Dan seterusnya
kita akan dijangkakan bahawa di lebuh raya yang utama ni, especially di Jalan Duta, seperti yang telah direkodkan 23 Mei lalu, telah direkodkan bahawa 53,309 buah kenderaan yang telah melalui lebuh raya tersebut. Dan jumlah itu dijangka meningkat berikutan sebahagian besar kaki tangan sektor awam dan swasta bakal kembali daripada cuti panjang sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan 18 Mac lalu. Dan ini adalah melalui laporan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim. Dan ini bukan satu perkara yang membimbangkan. Ini adalah kerana antara mereka yang nak balik tu mungkin yang bisnes diorang terpaksa ditutup pada awal-awal dan kira diorang ambil keputusan untuk pulang ke kampung, dan sekarang ni of course lah PKP telah dilonggarkan dan mereka akan kembali untuk meneruskan perniagaan seperti biasa. Baik, masih lagi berita COVID-19 dan ini melibatkan pelajar-pelajar di mana kemasukan pelajar baharu Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti serta institusi pengajian tinggi swasta bagi sesi akademik 2020 dan 2021 akan bermula seawal 1 Julai depan. Ini kena ambil perhatian. Kementerian Pengajian Tinggi menerusi satu kenyataan hari ini memaklumkan proses itu bagaimanapun akan dilakukan secara berperingkat dan tetap tertakluk kepada tarikh penambatan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan katanya juga kemasukan pelajar peringkat sarjana dan diploma ke Politeknik serta Kolej Komuniti diperuntukkan seawal 1 Julai disusuli kemasukan pelajar asasi, sijil, diploma dan ijazah sarjana muda ke IPTS seawal tarikh yang sama. Yang sesulan dengan itu bermakna kepada kemasukan pelajar baru tidak akan ada orientasi yang akan diadakan. So maksudnya masuk-masuk tak adalah abang-abang kakak-kakak. Tak ada. Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatta Sabran berkata pendaftaran baru menerusi kaedah itu mengurangkan kehadiran individu ke kampus sekaligus mengelakkan risiko penularan COVID-19. Bermakna ibu bapa juga tidak dibenarkan untuk datang dan segalanya akan dilakukan melalui internet. Baik. Itu dia, itu pelajar-pelajar. Itu pelajar-pelajar. Yes, dan seterusnya ini satu berita antarabangsa juga tapi masih menekankan COVID-19 di mana Korea Selatan merekodkan peningkatan tertinggi kes COVID-19 dalam tempoh 2 bulan dan sekaligus menimbulkan kegusaran berlakunya gelombang kedua jangkitan, dan kerajaan kini berusaha mengenal pasti kluster baru, dan negara itu juga sebelum ini dijadikan contoh global dalam mencegah penularan COVID-19 dan sudah mula melonggarkan sekatannya, namun kini bergegas mengekang jangkitan baharu. Nampak tak? Dia dulu sebelum ini jadi contoh sebenarnya. Korea Selatan ni kira macam dia benda COVID-19 ni sangat bagus, tapi bila diringankan dia punya sekatan ni semua, bom, dijangkakan merekodkan peningkatan tertinggi kes COVID-19 sekarang. Ya, maknanya bukan orang Malaysia je, orang luar negara pun mudah lupa juga. Maknanya bila dah happy-happy dia dah lupa bahawa semasa dia orang tengah happy itu penularan COVID ni masih lagi berjalan seperti biasa ni. Kan? Yes, tapi apapun kita kena sentiasa menasihatkan diri sendiri dan juga rakan-rakan sekeliling kita kena sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, ataupun mungkin untuk info lebih lanjut yang lebih tepat boleh pergi ke mkn.gov.my. Ya, dan seterusnya untuk berita 5 kita yang terakhir, kita ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan mayat mangsa yang terkorban akibat lemas 3 adik-beradik yang berlaku di Terengganu. Mayat terakhir telah pun dijumpai selepas mayat pertama dilaporkan dijumpai pada jam 9.50 pagi semalam. Dan pasukan-pasukan operasi dan mencari dan menyelamatkan mangsa dengan kekuatan seramai 79 orang membabitkan unit pengesanan JBPM-K9, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Polis, PPDA, Rela, Pasukan Bomba Sukarela dan Angkatan Pertahanan Awam. Kami ucapkan terima kasih kepada anda kerana melakukan tugas ini. Dan ini adalah merupakan gambar yang telah direkodkan bersama dengan keluarga mangsa, dan ini juga merupakan raya yang terakhir untuk mereka bersama. Dan sebagai umat Islam, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada keluarga mangsa. InsyaAllah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kembali lagi bersama dengan Zaid dengan Faiz di Borak Kopi Tiam. Ini menarik ni Faiz. Musim-musim PKPB ni antara benda yang paling kita boleh buat adalah membaca. Sekarang ni memang tak ada alasan lagi untuk kata tak ada masa lah dan sebagainya. Banyak masa untuk membaca. Dan sekarang ni kat tangan Zaid ni, Faiz. Yo. Kau janganlah buat saya buat kerja seorang-seorang, Faiz. Tak, Jangan sekarang makan ni gaji ada buta, satu tolong, bab ni yang memang aku suka, memang tertarik. Kenapa? Ni memang seronok sekali lah sebab tahu dalam PKP ni, perniagaan internet memang tengah boom Betul. sekarang ni. Jadi Bas. sekarang ni kita nak tahu cara-cara perniagaan, cara Rasulullah. Itu yang paling penting sekali. Ini Sebab dah tu saya ada minat. tetamu istimewa, Faiz. Kita panggil terus. Kita ada Datuk Ustaz Dr. Zah Hazan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Datuk? Zaid, khabar Faiz. Sila duduk. Wow. Ya, Boleh selamat pakai hari ke? raya. Boleh, Ya, boleh. Pakai Ustaz. Biasa saya pakai kau Ustaz. Terima kasih, terima kasih. Okey. Terima kasih. Alright. Cukup. Sekarang ni kita orang walaupun dah lama melalui PKP ni tapi kita orang masih lagi ikut SOP sebab kita takut benda ni tak akan berhenti. Sebab tu kita masih lagi mengamalkan kena ada ni, hand sanitizer. Oh, baik. Yeah. Jadi Ustaz, tadi kita orang ada sembang tentang perniagaan sebab saya ada cerita tentang PKP ni memang satu perniagaan internet memang tengah boom. Tapi adakah cara kita ni sebenarnya betul-betul mengikut cara Rasulullah SAW pada zaman dia? Pertama-tamanya ayah ibu, tuan-tuan puan-puan, para penonton yang dimuliakan, terima kasihlah kepada TV3 kepada Faiz, kepada Zaid kerana begitu prihatin mewujudkan budaya membaca. Ya Allah, orang hebat macam kalian pegang kitab macam ni, berjuta orang kat luar akan rasa kepentingan baca. Allah Akbar. Terima kasih, mudah-mudahan jadi satu sunnah yang baik. Jadi sebenarnya bila menyebut tentang perniagaan Rasulullah SAW berniaga sebelum baginda dibangkitkan. Jadi tujuan Rasulullah berniaga ni adalah untuk melahirkan satu kemampuan yang mana bila Rasulullah menjadi pemimpin kelak Rasulullah mampu untuk menceritakan kepada para pengikut bagaimana prinsip perniagaan yang betul. Jadi tak kisah apa saja perniagaan yang kita usahakan asalkan ianya halal. Asalkan ianya tidak menipu. Asalkan ia memberi kepada kita ruang untuk mengembangkan potensi diri. Ya, jadi ini perkara yang patut kita bangunkan dalam diri setiap orang Islam. Macam saya berada di UTM sebagai salah seorang pengarah dalam universiti yang terkemuka di Malaysia ni, UTM. Maka di situ kita cuba untuk lahirkan anak-anak muda ni walaupun anda belajar dalam bidang engineering tapi boleh tak keluar berniaga. Ya, semudah kita proses dengar cerita Zaid pun ada restoran nasi ayam Allah Akbar. Alhamdulillah, syukur. Kerana kalau kita lihat dalam buku ni kita cuba untuk menonjolkan kehidupan Nabi ni dalam pelbagai aspek. Jadi format hidup Nabi ni very simple, make it simple. Cara Rasulullah makan ayam. Ada ayam yang dihidangkan Rasulullah makan. Satu hari ada seorang sahabat menyampaikan Islam di Yaman. Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Seorang sahabat yang sangat tekun belajar Nabi. Seorang yang sangat faqih, alim, disampai di Yaman. Bila disampai di Yaman, diceritakan dalam kitab ini, maka ada kalangan pengikut-pengikut yang masuk Islam yang tak jumpa dengan Nabi, tak makan ayam. Maka Abu Musa bertanya kepadanya, kenapa kau tak makan ayam? Dia kata, satu hari saya perhatikan ayam makan najis. Maka saya pun tak makan ayam. Dipanggil dia dekat, saudara, saya dengar baik Rasulullah SAW contoh yang terbaik. Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi contoh yang terbaik bagi mereka yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Hidup macam Allah nak di dunia juga di akhirat. Rasulullah makan ayam. Kalau ada ayam makan, walaupun ayam itu makan benda yang kotor tetapi tidak menjejaskan kualiti daging daripadanya. Itu sebab Nabi sebagai seorang yang membawa petunjuk daripada Allah menunjukkan perkara ini. Maka kalau kau tak suka makan sikit. Jangan kau kata tak boleh makan, aku vegetarian dan sebagainya. Then for what Allah jadikan makhluk ini semua? Jadi itu dalam kehidupan. Jadi kitab ni bila kita tunjukkan kepada muda-mudi luar, orang muda, kita nak bangkitkan semangat berniaga orang Islam. Terutamanya kerana bangsa lain umpamanya orang Cina, orang India, kita bukan resis. Mereka sudah berniaga berkurun-kurun. Jadi kita orang Islam, orang Melayu kena lihat aspek apa yang kita minat dalam kehidupan Nabi ini untuk kita bawa bergelanggang dan akhirnya kita boleh survive dalam hidup yang penuh dengan ujian hari ini. Baik. Ustaz, saya nak tanya guys sikit. Bila kita sebut tentang perniagaan kan, terutama
Apakah salah atau tidak bila seseorang yang nak bermula berniaga tu, dia fikir, aku berniaga ni, aku nak kaya. Duit nak banyak. Macam mana tu, Ustaz? Kalau kita perhatikan Zack dan juga Faiz, daripada 100% kalau kita buat analisis statistik, kata Dr. Yusuf Qaradawi, seorang tokoh pemikir Islam yang hebat, maknanya 80% daripada para sahabat Nabi merupakan usahawan dan mereka sangat berjaya dalam hidup mereka. Sebutlah nama mereka, contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Khattab, mereka adalah businessman. Siapa lagi, Abdullah bin Zubair bin Awam, mereka ni peniaga businessman hebat-hebat. Jadi target bila kita berniaga adalah untuk menjadi tangan yang di atas. Berarti kita nak memuliakan hidup kita. Ditanya kepada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, yang namanya pun ada cerita di sini. Kitab ni kalau kita lihat ni, di awal ni ada cerita tentang rantai sanad. Berarti siapa yang bawa cerita itu kepada siapa sampai kepada Rasulullah. Ini dipanggil ilmu sanad. Salah seorang sanad yang penting dalam penceritaan hadis kitab Syama'il Muhammadiyah, bersih kenali Rasul kita Muhammad SAW ini adalah Abdullah bin Mubarak. Beliau seorang ahli hadis yang terkemuka. Beliau juga seorang businessman yang sangat berjaya. Bila ditanya kepadanya, wahai Tuan Guru bukan saja ahli hadis, Tuan Guru boleh derma pada orang. Sekali dermanya kadang-kadang sejuta. Masya Allah. Sejuta. Nilainya 1,000 dinar. Sama dengan kita pada ni, kalau kali dengan 1,000, kadang 1 dinar sama dengan 1,000 ringgit. Sejuta sekali dermanya. Maka Abdullah bin Mubarak ni seorang businessman hebat. Dia tanya, Tuan Guru cerita tentang hidup serba sederhana macam Nabi. Dia kata, maksud sederhana adalah engkau mengambil dunia ini mengikut keperluanmu. Tapi engkau jadi orang mulia untuk bantu orang kelilingmu. Kau lihat, kalau aku tidak jadi orang kaya, siapa nak bagi derma, siapa nak bantu Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi itu. Jadi aku Allah berikan kapasiti untuk berniaga dan berjaya. Jadi aku kena bantu orang keliling aku. Maka dia memberi kepada 4-5 orang ulama-ulama besar di Madinah dan juga luar Madinah satu jumlah pendapatan yang melayakkan mereka untuk tidak perlu bekerja lagi kerana hidup sepenuhnya untuk untuk menghajar. Macam Allah bin Mubarak bagi kepada Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Ulayya, Sufyan As-Sawri, dibagi kepada orang ini wang dengan jumlah yang cukup. Tuan Guru tak payah bekerja. Tuan Guru tak payah fikir bekerja. Saya bagi Tuan Guru 34,000 sebulan. Allah, tuan-tuan, 34,000 sebulan nilai kita pada ini banyak. Ustaz, saya cuba suka fikir betapa banyaknya pendapatan beliau di perniagaan. Maka kata Zack tadi, berniagalah untuk jadi orang yang mulia, untuk bantu orang lain, untuk keluar zakat. Ini niat yang sangat baik, dibenarkan dalam apa saja kita buat. Niat banyak-banyak. Semua niat itu akan dikira oleh Allah SWT. Wow. Ini alat malu berniat, Ustaz boleh sebut? Ya, ini alat malu berniat. Betul. Tadi Zack nak cakap apa tadi? Nak tanya? Sebab tadi Zack perasan kat sini, yang Zack suka buku ni, dia komplit tau. Dia ada profil perawi, dan perawi hadis ialah orang yang menerima dan menyampaikan hadis daripada Rasulullah SAW. Dan ini kira, ini yang dikatakan sanad tadi semua tu kan. Dia punya ni, dia profil lengkap maknanya daripada guru dia, guru-guru dia sampailah ke para tabi'in, lalu sampai ke Rasulullah SAW. Ustaz, betul. Ustaz mungkin boleh kongsi tak Ustaz punya personal favourite tajuk yang mungkin nanti kita boleh ajak ramai-ramai baca kan? Bab keberapa, buku surat berapa? Kalau Ustaz boleh kongsikan. Ada banyak perkara kat sini, antaranya Zack kalau kita rujuk muka surat 135. 135. Okey. Tengok 135 ni menceritakan tentang uban Rasulullah. Ya Allah, kalau seorang kreatif, pada ini saya kenal ada sahabat-sahabat yang baca tentang uban Rasulullah ni, Rasulullah tegur sahabat-sahabat yang tidak colour rambutnya. Kau ni tak romantik langsunglah dengan isteri kau. Rasulullah bersabda begitu. Yang sahabat rambutnya penuh dengan uban, Nabi suruh dia untuk berinai. Kalau kita ini mungkin inai agak sukar untuk diperoleh, tidak ada salahnya untuk kita pakai colour rambut. Asalkan dia satu benda yang janganlah melampau. Takkan saya jadi seorang ustaz pakai warna pink pula, warna hijau pula, tak sesuai. Maka kita pakailah warna yang selari dengan kulit kita. Maka Nabi SAW menggalakkan para sahabat untuk jadi presentable. Pergi jumpa orang, penampilan Rasulullah menegur seperti itu. Jadi antara topik yang penting untuk umat Islam yang bersedar di luar, kita pun kena berhias untuk isteri kita, bukan isteri kita saja yang kena cantik molek untuk kita. Ya, betul. Ya, sebagai contohnya. Faiz dah kahwin ke? Dah. Kita semua dah berkahwin. Kita berdua dah berkahwin, dah ada anak dah. Tapi itulah kesimpulan yang Ustaz cuba ceritakan adalah kepada mereka yang selekeh itu tidak menepati dan tidak ikut cara Rasulullah. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Kena handsome. Tadi kita cerita pasal tentang perniagaan apa semua kan. Kadang-kadang kita sebagai peniaga dan juga pembeli ini mempunyai satu sifat. Kadang-kadang kita merah.
kita maha customer maha kita. Kat sini dia ada menuliskan tentang gaya ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidaklah bercakap tanpa putus dan tergesa-gesa sebagaimana kamu bercakap ini. Akan tetapi baginda bercakap dengan ucapan yang jelas dan satu persatu sehingga dapat diingati oleh orang yang duduk bersamanya. Ini antara salah satu page yang ada dalam buku ni, dan ini adalah kepada di mana jika beliau Rasulullah SAW ingin memberitahu sahabat-sahabat tentang nasihat ataupun daripada benda-benda wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. So daripada segi perniagaan pula, cara ucapan macam mana yang kita boleh terapkan supaya orang suka dengan kita? Sekejap, minta maaf Ustaz, sebelum nak celah sikit. Ustaz setuju tak dengan ayat customers always right? Mungkin Ustaz boleh ulaskan. Ya, baik. Itu penting tu. Ini orang bisnes yang faham ayat ni. Jadi pertamanya kalau kita lihat, masa Rasulullah SAW berusia 25 tahun, sebelum itu baginda mengendalikan bisnes seorang usahawan terkemuka di Mekah namanya Khadijah binti Khuwailid. Maka perniagaan itu pun boom, blossom, dia membesar, dia berkembang, makmur. Kerana kejujuran yang daripada Nabi. Kata Maisarah ni lelaki, namanya macam perempuan bagi kita. Jadi Maisarah berkata membuat report kepada majikannya, kepada Khadijah, wahai bos Khadijah radhiyallahu anha, masa itu belum Islam. Ternyata Muhammad ini seorang yang jujur dalam perniagaannya, bercakap benda yang betul. Ya, kalau kita berniaga pada hari ini, kita amalkan sikap bercakap dengan tenang, bercakap dengan jujur, bercakap dengan penuh rasa tanggungjawab, maka perniagaan kita akan lasting. Betul kan? Tapi kalau kita hanya nak buat one time business, kita bercakap orang, kita hantar barang pun pecah, kita hantar barang pun tak seperti dijanjikan, tunjuk lain, hantar lain, maka sifat-sifat seperti ini akan menghancurkan keberkatan yang ada pada perniagaan kita. Jadi sebab Rasulullah SAW berjaya, Rasulullah cakap dengan jelas, bercakap dengan betul, bercakap mengikut produk knowledge yang ada pada Nabi hingga memberikan kepada customers itu satu keyakinan bahawa benda ni kenapa kita kena buat. Jadi cakap-cakap Rasulullah SAW ni cakap yang paling tenang, yang paling lembut, yang paling mudah untuk faham. Kalau tak faham, Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, bagi saya rasa ilmu bercakap ni kena belajar. Sebab itu kalau kita lihat ni, kita ambil pedoman daripada orang Cina kan, berjaya mereka dalam perniagaan. Mereka jadi salesman, mereka sebut kadang-kadang Proton Wira. Proton Wira. Wira apa Wira? Wira. Tapi oleh kerana jelasnya dia nak cerita kelebihan dia pada kenderaan tersebut, kita dah tak kisah dah bunyinya slang ni ke apa ke, yang penting kita rasa dia punya kejujuran. Kita rasa dia punya kejujuran di situ. Jadi kalau dia buat satu benda, buat sampai selesai. Kalau dipasang aircon itu sengit contohnya, adjust betul-betul sampai dia even. Sampai dia puas hati. Soalnya kita nak servis. Jadi itulah yang patut kita bangunkan dan dia anak-anak muda kita pada hari ini. Dan Masya Allah, orang-orang India pun sangat berjaya dalam perniagaan mereka kerana mereka mengamalkan sifat quality first. Jadi bila kita memberikan kepada customer satu kepuasan, keyakinan, maknanya kita akan gain dia punya respect dan juga trust sampai bila. Saya terbaca kisah seorang usahawan yang terkemuka di Amerika ke di mana yang berjaya menjual kereta sebanyak 10,000 setahun. Ya. Sampai saya lupa namanya apa. Sampai isteri orang pembeli kereta itu, anaknya semua dia ingat date of birth, dia akan hantar kad apa? Birthday-nya. Wow. Kalau sempat dia hantar kek dan sebagainya, maka perniagaan dia bertali arus. Walaupun musim yang orang semua susah, musim sejuk yang melampau, dia still boleh close dia punya bisnes. Jadi perkara ini adalah kerana manusia ni satu makhluk yang perlu kepada penghargaan. Betul. Kalau kita tak boleh buat lebih, kita cakap yang baik-baik. Apa salahnya? Kita rendahkan diri kita. Kita waduk dalam Islam diajar. Kata-kata itu adalah mencerminkan hati sebenarnya. Jadi hati yang jujur, yang baik adalah hati yang akan berjaya di sisi Allah. Itu sebab kalau kita baca kisah Nabi kita, seorang yang sangat lurus, seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat sayang kepada pengguna. Saya buat cerita ya. Ketika Nabi menyampaikan Islam, ada seorang sahabat Nabi yang berpeluang jumpa Nabi cuma 3 tahun saja. Lepas tu Rasulullah wafat. Namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Tinggi orangnya. Putih, handsome. Kata Sayyidina Umar, aku pernah dengar Nabi bersabda kalau kamu nak tengok Nabi Yusuf, macam inilah rupanya. Jarir ini. Bila Nabi dah wafat, Jarir pergi ke pasar Madinah dan Jarir membeli seekor kuda. Kuda itu dijual oleh penjual di pasar itu pada harga 100 dirham. Padahal kuda seperti itu sepatutnya harganya 300 dirham. Macam kita katalah 300,000, orang jual 100,000 Mercedes ke BMW ke. Maka Jarir ini dia melihat, kenapa murah sangat? Dia kata, tak, harga kuda ni mahal. Kenapa kau jual murah? Tak, memang begini.
150. Tak, 200. Akhirnya Jarir membeli, close bisnes dia dengan orang itu, close dealnya, bayar 300 dirham, bukan 100. Maka orang pun hairan melihat, kenapa sahabat Nabi ni orang bagi murah, dia pergi beli mahal. Apa? Kalau kita istilah kita, apa nak sebut ni, orang jual tanah murah, kau belilah. Why not? Kadang-kadang orang jual tanah murah kerana dia terpaksa. Dia sakit. Keluarga dia sakit. Dia terpaksa bayar bil hospital yang mahal. Kenapa kita ambil kesempatan pada dia? Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, maka dia bayar 3 kali ganda. Orang semua mengatakan, bodoh lah, apa benda lah, tak fikir, patutnya duit tu bagi kat aku lah. Macam-macam. Maka Jarir berkata, aku belajar daripada Nabi, jujur. Apa jadi kalau nanti lagi sebulan, 2 bulan, tiba-tiba dia sedar, dia baik, dia sihat, dia penyakitnya. Dia menyesal, dia kata pada anak-anaknya, Allah, anak-anak, ayah silap, ayah tu ayah terpaksa jual tanah kerana ayah tak ada duit nak. Sekarang tanah dah tak ada, apa dah tak ada, duit pun dah habis. Aku tidak mahu benda itu berlaku. Aku seorang businessman, jadi aku, sebagaimana aku suka orang beli pada harga mahal, barang-barang aku tak suka orang tawar. Aku kesian kat dia dijual pada harga murah. Dahsyat cerita ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ini para sahabat Nabi ketika berniaga. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Kalau kita menjadi penjual, kita lebih kurang dengan pembeli. Mungkin orang miskin tak cukup duit, bagi dia mampu. Kita pun dah untung banyak pada stok yang lain. Kalau kita jadi pembeli, orang dia tak harga, kesian dia. Dia tangkap ikan dengan susah payah, hujan, musim tengkujuh. Kalau botnya karam, hati dia lemas macam berlaku kat Terengganu ni. Maka kita patut rasa dalam diri kita, jangan keakuan itu. Dan Nabi dalam buku ini, kalau kita lihat, dia lakonan semula kepada kehidupan Nabi. Itu sebab para sahabat berkata, para ulama berkata, kalau kita baca kehidupan Nabi seperti dalam buku ini, kita seolah-olah menjemput Nabi datang ke rumah untuk menceritakan jalan menuju kepada Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Meremang saya, Ustaz. Macam tadi Zaid, dia ada cerita tentang customer always right ni kan. Macam mana kita nak menghadapi orang-orang macam tu. Dan saya pasti zaman Rasulullah, pasti beliau ada terjumpa dengan customer-customer yang jenis macam ni. Walaupun dengan sifat jujur ni. Dalam hadis tadi mengatakan, rahimallahu mura'an samahan idza ba'a samahan idza ishtara. Hadis Tirmizi, sebaik-baik orang adalah lebih kurang. Mana lebih kurang berapa anda ada. Kalau orang cakap pada kita, barang kita tak bagus, kita alhamdulillah, syukur. Dia muhasabah saya, memang betul saya kena baiki diri saya. Barang kau mahal lah, kenapa mahal lah? Maka kita jelaskan pada dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli baju, tuan-tuan beli kat tempat sekian-sekian, sama juga dengan tuan-tuan beli di pasar malam. Kenapa tuan-tuan pergi dekat mall besar untuk beli baju? Ada brand, ada kualiti kan? Maka saya juga beri barang yang terbaik. Saya buat yang terbaik. Desain saya yang terbaik. Ini yang saya mampu berikan kepada tuan-tuan, kerana dalam barang yang saya buat ni ada kos-kos yang tertentu yang saya kena bayar pada orang. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita bercakap dengan jujur, menghormati orang itu, kerana apabila dia datang kepada kita, sebenarnya dia membawa rezeki kepada kita. Jadi customer is always right ni akan menyebabkan seorang itu berkata, baguslah, aku pergi ke kedai Faiz, dia ada kat situ, hidangannya sedap, ayamnya best. Aku cakap dengan dia pun apa, dia terima dengan baik. Jadi ia akan menjadi word of mouth yang baik kepada keliling orang semua untuk datang kepada kita. Jadi ia adalah satu prinsip yang penting dalam kehidupan untuk kita amalkan berlapan ada. Orang tegur kita betul, dia nak kebaikan untuk kita. Daripada 10 orang yang bagi komen dekat Facebook kita, mungkin ada seorang yang sakit hati, kita tak boleh nafikan. Kerana kita tak boleh nak memuaskan semua manusia. Betul. Tapi 8 orang akan bercakap dengan jujur biasanya. Dia nak lihat kita bangun. Dia nak lihat kita berjaya. Dia nak lihat kita maju. Apa salah kita dengar dan kita raikan? Maka inilah dia, kalau kita perhatikan banyak orang yang berjaya dalam dunia ini, dia meraihkan kata-kata orang yang bersifat nampak pemusuhan terhadapnya. Kerana dengan sebab itulah dia berjaya. Banyak contoh kita boleh baca kejayaan-kejayaan mereka itu kerana mendengar daripada customers dan berfikir untuk improve diri dan melihat itu angle-angle yang kekurangan yang perlu ditambah nilai. Maknanya kita sebagai seorang peniaga ni, kita patut melihat daripada semua aspek kan. Maknanya daripada Betul segi lah, Faiz. kesusahan customer yang macam sebentar tadi yang Datuk ada bincangkan. Saya amat berminat jika kita ada terjumpa dengan benda-benda yang murah yang tak masuk akal ni kan. Kadang-kadang kita tak tahu apa punca dia. Mungkinlah kita lepas dengar ni bolehlah selidik kenapa dia nak jual murah. Mungkin dia memerlukan wang tersebut dan ini adalah salah satu cara dia untuk mendapatkan wang. Betul, Faiz. Lagi satu, buku ni yang paling saya suka, sedetail-detailnya lagi nampak ni. Cara berjalan Rasulullah pun ada juga terkandung dalam buku ini. Jadi sebenarnya buku ni kan, macam Ustaz kata tadi, bila menjemput. kita umpama kita mendalami lagi sirah Rasulullah lah. Kita mendalami lagi cara kehidupan Rasulullah, sunnah-sunnah dan sebagainya. Okey Ustaz, saya rasa ramai penonton lah, even penonton kita dekat live Facebook ni pun berminat dengan buku ni. Kalau mereka berminat Ustaz, macam mana nak dapatkan buku ni Ustaz?
Pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan perempuan ni. Jadilah masyarakat membaca, umat membaca tu umat yang berjaya. Umat membaca, orang putih kata you stop reading, you stop leading. Kamu tak baca, kamu takkan jadi pemimpin yang hebat. Jadi kitab ni boleh tuan-tuan dapatkan dekat contohnya dekat www.telagabiru.net.my. Klik je perkataan Telaga Biru, tuan-tuan akan berada dalam website Telaga Biru. Tuan-tuan boleh order kitab ini buku ini secara online. Kami hantar ke rumah insya-Allah. Jadi door to door kita akan hantar kepada tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan boleh dapatkan ke kedai buku. Contohnya kalau dekat dengan rumah saya ada kedai buku kitab, kedai Mawardi, ada kedai Pusaka Rakyat, ada SMO di Kelantan, ada kedai buku MPH, ada kedai buku seperti Banggol di Kelantan, Terengganu yang banyak. Jadi kedai-kedai buku ni kita galeri, bookstore ada di mana-mana, warna merah kita boleh pergi. InsyaAllah kitab ini ada dan pesan saya, saya sangat menghargai penulis kitab ini. Ini abang saya ketika belajar dulu di Kolej Islam, Ustaz Ahmad Anan Fadil yang moga menonton bersama siaran pagi ini. Beliau menyiapkan buku ni lebih daripada 10 tahun untuk pengetahuan tuan-tuan. Dan research yang dibuat ini telah pun mendapat pengesahan daripada para mufti, termasuklah mufti wilayah yang telah pun diberi jawatan amanah besar menjadi Menteri Agama pada hari ini, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang turut menilai dan mengesahkan konten di kitab ini. Mufti Kedah yang terdahulu, Datuk Syekh Badaruddin Haji Ahmad, Mufti Pahang, yang juga terlibat untuk memberikan endorsement kepada kitab ini agar ia bertepatan. Macam kita cerita Nabi duduk. Betul ke Nabi duduk je kalau nak makan? Nanti kita pergi event apa-apa, disediakan makanan di meja tinggi, kita pun ambil teh, ambil biskut, ambil kuih karipap, duduk mencangkung di satu sudut. Ini namanya kera sumbang. Rasulullah SAW tak buat begitu. Rasulullah bila ada meja, ada kerusi, Rasulullah duduk. Kalau tak ada tempat duduk, Rasulullah berdiri minum. Wow. Ini kita benda baru yang kita tahu. Jangan kita nak mengamalkan Islam kita jadi macam kera sumbang. Menghormati Nabi tak ajar majlis. begitu. Ya, kita mesti meraihkan keadaan yang ada. Contohnya ada orang kata Nabi makan dengan 3 jari. Nabi makan 3 jari kerana Nabi makan roti. Janganlah kamu makan nasi bila nak habis kau 3 jari. Saya dah try, tak menjadi. Dia perlukan 5 juga jadi. Jadi dalam kitab ini dia menunjuk kepada kita kepelbagaian. Tindak tanduk Rasulullah SAW ditunjukkan macam Nabi duduk. Takkan kita nak duduk seperti itu saja sepanjang waktu. Mungkin kita penat, kita bersandar. Betul. Kita penat, kita kena tidur begitu saja sampai ke pagi ke? Tidak. Rasulullah tidur begitu selepas tahajud. Kerana bimbang terlepas subuh, Rasulullah tidur dengan tangan menongkat kepala, diterangkan di sini. Jadi ada penjelasan macam semua amalan Rasulullah tu ada penjelasannya. Terima kasih Dato'. Jadi kepada penonton-penonton semua, untuk tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk dapatkan buku ini. Dia sekali dengan ada satu DVD di dalam dan juga banyak ilmu yang anda boleh dapati melalui buku ini saja. Jadi jangan lupa dapatkan. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita, kerana berkongsi semua cerita-cerita tentang Rasulullah SAW kepada kita, tentang perniagaan, especially kepada anda semua yang ingin memulakan ataupun mempunyai perniagaan. Jadi apapun kita rehat dulu, kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Kembali lagi dalam Borak Kopitiam dan sekarang ini kita mulakan dengan meter drama. Drama apa yang patut Zack tengok semasa PKP ini? Ya, ada yang baru keluar ni. Ini suggestion dia. Lieutenant Zana. Mari kita saksikan. Sejak kecil, Zana mengidolakan ayahnya yang bertugas sebagai tentera. Namun apabila dewasa, niatnya untuk menyertai anggota tentera tidak direstui. Alah, Abang cakap Abang suka tengok Tanah Happy. Abang kata tak payahlah. Mampukah Zana berjuang mengejar cita-citanya? Lieutenant Zana, Rabu hingga Jumaat 9 malam di TV3. Faiz, sedap lah. Tapi pelik lah. Pernah terfikir tak kenapa kuih raya kita ni nama dia London, Elmen London. Kenapa lama bukan Elmen Malaysia? Ya. Sebab tu aku kadang pelik kalau orang order nasi goreng USA. Nasi goreng USA tu udang sotong ayam. Oh ya ke? Bukan Amerika Syarikat.
Ya, tak tak percaya? tahulah. Tak percaya kita tanya orang yang berada di USA. Kita ada Kak Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Zack, Faiz. Betul, Selamat Hari Kak Raya. Mas. Selamat Hari Howdy. Raya. Howdy. Yelah kat Texas. Odi. Howdy. Yelah, kita... Yiha. Ya. Kita masih di mood raya dan sekarang ni kita nak kita punya mood kita raya di perantauan. Kita tahu dekat Malaysia macam ni lah mood rayanya. Dan COVID-19 ni bukan dekat Malaysia saja, satu dunia. Dan sekarang ni Kak Mas ni berada di Texas, Amerika Syarikat. Mungkin kita boleh bertanyakan sedikit Kak Mas, macam mana keadaan Hari Raya Aidilfitri di sana? Raya dekat sini sama jugalah macam dekat Malaysia. Kami kat sini pun, kalau untuk makluman, macam kat sini tak ada lockdown dah. Kami dah mula buka, bisnes-bisnes pun dah mula start operasi apa semua. Tapi keadaan kes tu masih belum kata apa. Berkurang. Belum berkurang lagi. Belum berkurangan lagi. Masih ada kes-kes baru. Jadi kami kat sini pun masih mengambil langkah, kata apa, langkah berjaga-jaga juga. Walaupun shopping mall buka, tak adalah kita nak galak nak pergi shopping mall, nak shopping untuk raya tu semua tak ada lagi. Macam Kak Mas sendiri dengan keluarga pun macam kata apa, belum ready untuk back to normal life sebelum COVID tu. Yelah, kalau kita tahu memang dalam kat USA ni memang kalau kita tengok memang macam-macam cerita lah. So ini adalah antara visual yang telah dirakamkan oleh Kak Mas. Terima kasih Kak Mas. Ni mungkin rumah Kak Mas Ini rumah. Ini sewa di sinilah. Takbir raya secara online Wah, ni itulah sekarang tahun 2020 takbir raya pun online. So saya nak tanya macam mana dengan Segala-galanya nak online. Macam mana dengan belum boleh makan kuih online, ketupat online je lagi. Macam-macam kan. Ni Kak Mas nak tanya, komuniti di Texas dengan orang-orang daripada Malaysia dan juga orang-orang yang beragama Islam tu macam mana? Besar tak komuniti dia di kawasan Kak Mas ni? Okey, orang-orang Islam dekat sini ada dalam 250,000 orang. Ramai. Ramai. Memang Houston ni antara bandar pusat bandar Muslim yang terbesar, antara yang terbesar di Amerika. Antara yang kita tak tahu. Itulah. Ya. Sebab kita ada lebih 70 ke 80 buah masjid sahaja di daerah Houston ni. Untuk rakyat Malaysia pula, keluarga ada lebih kurang dalam 200 ke 300 family di sini. Jadi selalunya sambutan raya tu memang meriah lah kalau ikut tahun-tahun lepas kan. Tradisi orang-orang Houston ni, orang-orang Malaysia di Houston ni, kalau malam raya tu selalunya akan bergerak dari rumah ke rumah, ke rumah sahabat handai untuk bertakbir raya samalah. Dan ni tadarus COVID-19 yang tengah ditayangkan di televisyen sekarang. Ini aktiviti waktu bulan puasa hari itulah Ya, ni masa bulan puasa. Tadarus sama dengan beberapa kawan-kawan di sinilah. Ini juadah raya pun luar biasa ni, memang lain macam ni. Kak Mas nak tanyalah. Ini biasa-biasa je. Ini biasa? Masya Allah Kak Mas. Luar biasa tu macam mana lah agaknya. Okey. Yalah, sekarang ni dengan keadaan sekarang ni semuanya ala kadar je. Sebab kita pun tak expect ramai kunjungan daripada kawan-kawan kan. Semua tu kena macam kalau kawan nak datang pun kita sama memang ada ajak kawan tapi cuma yang terdekat saja dan by appointment. Kak Mas nak tanya. Pun, apa tu macam juadah raya kan, kita tak salah kalau Aidilfitri ni tak ada rendang, lemang, ketupat sebagainya. Kalau macam Kak Mas tu dekat Houston, Texas tu, susah tak nak cari bahan-bahan ni untuk masak masakan-masakan yang sinonim dengan kita di pagi raya? Okey. Pelik tak? Kat sini memang ada jual di kedai Asia di sini, supermarket Asia di sini memang ada jual ketupat instant Nona. Ketupat lemang Nona. So maknanya boleh buat jual. Memang masalah, orang kata apa, dekat Houston ni memang tak ada masalah lah nak cari bahan-bahan mentah macam yang lebih kurang dengan apa yang kita ada di Malaysia lah. Cuma adalah macam daun kunyit tu memang tak ada jual tapi kami tanam kat sini. Sebab cuaca dekat sini sesuai lebih kurang dengan cuaca Malaysia. So masing-masing kalau boleh, kalau pergi rumah kawan-kawan Malaysia kat sini mesti ada tanaman pokok kunyit.
Jadi dapatlah kita berendang kan. Rendang tu kira perfect lah macam rendang kat Malaysia. Kak Mas, okey, setiap orang mesti ada cara-cara masing-masing untuk menyambut Aidilfitri, especially time-time sekarang ni lah. So saya dengar dekat sana Kak Mas ada buat drive-thru raya, something like that. Ya ke? Okey. Nak cerita sikit lah. Dekat Amerika ni, sejak ada COVID ni, banyaklah macam sambutan majlis hari jadi, sambutan sekarang ni, sambutan majlis graduasi pelajar-pelajar senior high school, semua buat secara drive-thru. Sebab kita nak praktikkan social distancing kan. Jadi sempena Aidilfitri ni, kami ada kenalan di sini yang dikenali sebagai penghulu Houston yang dah lama menetap di Houston ni 25 tahun. Wow. Beliau adalah Encik Merli yang kita nampak sekarang ni, Encik Merli Ahmad Abdullah dengan isteri serta anak-anak dan menantu anjurkan raya drive-thru. Rasanya ini mungkin yang buat julung pertama kali di dunia ke? Saya tak tahu, mungkin kan. Kira majlis bersejarah. So tuan rumah memang sediakan siapkan teh tarik dan siapkan juga bekal berisi juadah raya dengan biskut raya. Jadi kita take turn lah, kita drive through, jumpa dengan tuan rumah, borak-borak, selamat hari raya, anak-anak dapat duit raya. Itu jadi, yang paling penting tu. Ya, itu penting lah. Ada kosong. Anak-anak kan biar dia ingat kan. So elemen raya tu, kita feel lagi elemen raya tu walaupun tak ada rumah terbuka, tapi diadaptasikan secara drive-thru ni untuk keselamatan semua orang, semua pihak. Okey Kak Mas, bila kita sebut raya perantauan, okey, yang ni bila Kak Mas kongsikan Islam, bahasa Melayu, bahasa kita sendiri kan. Tapi ni saya nak tanya, dekat Houston tu kan, Mak Saleh kat sana, orang putih kat sana, dia orang berayakan bersama-sama tak? Macam mana, mungkin Kak Mas boleh kongsikan sikit pengalaman ke apa-apa? Kalau kat sini Kak Mas tak sure sebab Kak Mas ini pertama kali Kak Mas menyambut raya di Houston. Tapi masa Kak Mas sebelum ni di Copenhagen, di Norway, memang kawan-kawan yang lain agama, lain bangsa, mereka pun sambut juga. Macam kita jemput, ajak datang rumah, merasa kita punya makanan, ketupat, lemang, semua tu kan. Jadi sebab tu kita guna Eid Mubarak. Sebab itu terms Arabik kan yang lebih orang kata yang lebih orang kenal, orang faham. Yes, orang faham, betul. Lama masak. Ini adalah aktiviti Kak Mas di rumah selain masak apa semua kan. Macam Kak Mas masak timing tu macam mana? Kita nak tahu juga orang sana. Kalau macam kita, orang kat Malaysia ni kadang-kadang dia start daripada pukul 12, pukul 10 sampailah ke pagi besok tak tidur. Kak Mas macam mana pula? Ada tak orang tolong? Sama lah juga macam kat Malaysia, malam-malam tu barulah sibuk nak bertukang, nak masak itu, nak masak ini. Pagi raya pun sibuk lagi lah. Baru nak cari hutang baju Melayu suami lah, baru nak gosok tudung lah. Standard. Best lah. Standard, memang standard. Tentu jugalah kat Malaysia pun. So tahulah, anak-anak pun tahulah bila time tengah sibuk ni, tahulah kita nak raya. Tapi bila tengok kan visual yang Kak Mas hantar ni, kami pun turut merasai suasana raya kat sana. Yang nampak macam daripada tadi dia macam letak benda tu. Sebab Kak Mas dah 15 tahun di perantauan kan, beraya di tempat orang. Jadi Kak Mas nak make sure anak-anak Kak Mas ni rasa macam mana raya tu. Walaupun tak sama macam raya di Malaysia, tapi biar dia ada pengalaman beraya kan. Jadi tak adalah nanti dia ada bawa pengalaman tu, nanti bila dah kahwin pun dia ingat, sampai ke anak cucu nanti dia ingat. Macam kita lah, bila kita pun sampai sekarang kita kecil-kecil kita ingat kan. Kalau raya main mercun. Betul. Lepas tu anjam ketupat. Kalau kat sini Kak Mas tak ada daun palas, tapi Kak Mas anjam ketupat ribbon pun jadilah. Jadilah, janji tahu dia punya teknik. Asalkan rupa tu ada. Betul. Kak Mas, Kak Mas nak tanya, apa tu, kalau lah bukan COVID-19 sekarang ni, adakah Kak Mas akan pulang ke Malaysia ataupun terus beraya kat sana? Ikut perancangannya memang nak balik Malaysia. Kebetulan minggu ni, hari Jumaat adalah hari terakhir sesi persekolahan di Amerika ni. Di Houston. Jadi memang plan minggu depan hari Sabtu ni, ingat dah nak balik Malaysia lah sebab kita boleh merasa lagi suasana raya kan.
Tapi itulah, kita cuma mampu merancang kan. Tuhan yang menentukan. Kak Mas, kita, saya ada soalan bonus nak tanya. Daripada tadi, saya dengan Faiz tengah-tengah tengok visual yang Kak Mas hantar kepada kami. Siapa director sebenarnya? Dia punya transition semua elok. Editing siapa ni? Director sama-sama lah. Suami isteri director. Oh, daripada dalam rumah, keluar rumah. Dan ini merupakan aktiviti Hujung Munjung. Akan berlaku selama sebulan atau macam mana? Ini Kak Mas buat adat munjung. Munjung ni atau munjung yang berasal daripada perkataan munjung adalah tradisi masyarakat Jawa. Oh, Jawa. Kalau kat Malaysia, Kak Mas tak tahu negeri-negeri lain. Tapi kalau kat Johor tu, sampai sekarang masih kekal dilakukan adat munjung ni. Apa tu? Dia tu sebenarnya, munjung ni ialah kita bertukar juadah dengan saudara mara, dengan jiran tetangga. Oh, munjung. Selalunya kita buat sebelum raya. Jadi kita share lah. Macam Kak Mas buat kat sini, dalam 5 hari sebelum raya, Kak Mas buat munjung dengan kawan-kawan yang terdekat kat sini. Jadi macam kawan-kawan memang tak tahu apa benda munjung tu. Jadi kita explain macam Kak Mas explain dekat Faiz dengan Zack jugalah. So one thing tu seronok jugalah. Sebab kita buat munjung ni kan sebelum raya. So masing-masing bawa, tengok baru pelengkabut nak buat kuih raya lah. Baru nak nak pasang lampu, panjut lah. Kan. Tak, tapi macam Kak Mas, yang munjung ni, dia memang syarat dia kena bertukar, bukan seorang je bagi. Kalau kat Malaysia, ya kita bertukar. Tapi kat sini sebab kawan-kawan pun tak tahu apa itu munjung. Itulah, saya pun tak tahu. Bagi sebagai juadah je lah. Jadi saya kena berjaga-jagalah jumpa orang Johor. Kalau agak-agak datang rumah hantar makanan, munjung lah tu. Tak ada. Ya. Jodoh apa Kak selalu bagi Kak? Yang kalau macam munjung tu jodoh apa? Buat simple je lah. Sama buat ketupat instan dengan rendang ayam. Rendang ayam. Kak Mas ni dia punya simple dia. Macam kita punya luar biasa. Itulah. Macam, okey Kak Mas, daripada segi tempat-tempat yang Kak Mas pernah berada, macam ada tak perbezaan dengan sekarang ni? Ataupun Kak Mas lebih selesa dengan keadaan sekarang di Texas ni? Keadaan macam mana? Daripada segi safety, daripada segi persekitaran. Kan Kak Mas kan daripada from here and there, dulu daripada Copenhagen, now baru menetap kat US. Tak ada, rasanya mana-mana pun sama je. Macam dekat Copenhagen tu, kita jarang berkereta. Semua kawan-kawan datang semua ramai-ramai naik kereta api kan. So bayangkan dengan berbaju kurun, dengan berbaju Melayu bersongkok, ramai-ramai naik kereta api. Memang orang-orang sekeliling tengok pelik lah. Macam setiap tempat ada keistimewaan dia. Macam kita naik kuda kan? Mana ada naik kuda? Tak mampu lagi nak bela kuda. Kan, sebab sekarang ni macam kita biasa di media, biasanya kan, kita mix of information yang kita dapat daripada Amerika. So kita nak tahu orang yang duduk sana, adakah betul-betul sana tu ada kekacauan ke dengan COVID ni, protes here and there, sampai nak hidup aman pun tak boleh. Amerika ni besar kan. Setiap bandar dia lain, dia punya cara rakyat dia terima macam mana COVID ni. So far dekat Houston ni okey, alhamdulillah, sebab kebanyakan rakyat Houston ni adalah imigran, orang-orang luar. Betul. Jadi kami still lagi, orang kata apa, boleh bertoleransi lagi lah. Tak ada lagi dengar masalah orang kata berpiket ke ramai-ramai. Itu so far tak ada lagi lah. Alhamdulillah lah, masih keadaan selamat lagi. Dan macam-macam Kak Mas sebutkan tadi, kami masih dalam keadaan berhati-hati lah. Have to. Apa dia? Kurang dengar. Kenalah berhati-hati, have to. Kalau have ni kat rumah dia tak bersiaran hari ni. Okey, Kak Mas, nak tanya kat Kak Mas lah kan. Terakhir sekali Kak Mas. Kemungkinan Kak Mas, benda yang paling dirindui. Okey, sebelum tu, bila kali terakhir Kak Mas beraya dekat Malaysia ni? Adakah 15 tahun lepas? Oh, tak adalah 15 tahun. Kali terakhir tahun ni tahun berapa? Tahun 2020. 2019. 2018. Tahun terakhir. Tapi tak adalah masa masa first day tu tak ada. Banyaknya yang dah towards orang kata apa, dah penghujung-penghujung raya baru sempat balik.
Suasana tu dah tak ada dah. Suasana. Tapi kat Malaysia raya kan sebulan. Yeah, of course. Raya pun ada lagi. Kami sini Ada all lagi orang out. buat open house kan. Kami all out. Aduh. Okey Kak Mas, terima kasih banyak. Mungkin Kak Mas ada ucapan raya untuk semua penonton Borak Kopitiam? Okey, Kak Mas nak ambil kesempatan sini nak ucapkan selamat Hari Raya buat keluarga sebelah suami di Shah Alam, di Ceras, Damansara, di Jeddah. Juga buat keluarga Kak Mas, bapa Kak Mas, adik-adik Kak Mas yang berada di Johor, juga di Sungai Tani, Kedah, di Kuantan. Juga buat saudara mara dan sahabat dan kenalan di mana jua berada. Mohon maaf zahir batin. Salam Aidilfitri daripada Houston. Terima kasih juga Borak Kopitiam sebab sudi berborak sekali lagi dengan Kak Mas. Terima kasih Kak Mas. Thank you Kak Mas kerana meluangkan masa lah dengan kita. Okey Kak Mas. Okey, sekarang ni kita nak ajak Kak Mas pergi ke Switzerland pula sebab kat sana kita ada keluarga yang telah menyediakan satu video yang sangat menarik untuk kita. Encik Fauzi. Assalamualaikum semua penonton Borak Kopitiam TV3. Syawal kami di Zurich sebagaimana di Malaysia juga sederhana dan tiada sebarang majlis keraiyaan disebabkan masih dalam larangan berkumpul melebihi 5 orang, jadi di rumah sahaja. Saya sekarang ini berada di Masjid Iman Center di Zurich di Switzerland. Masjid ini adalah salah satu daripada 260 buah masjid yang terdapat di seluruh Switzerland. Masjid ini akan dibuka semula pada 28 hari bulan 5. Semalam kerajaan Switzerland telah mengeluarkan kenyataan pusat-pusat agama termasuk masjid boleh dibuka mulai 28 hari bulan 5 ini. Tetapi pengunjung masjid mestilah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, termasuk memberi nama, ada sanitizer dan keep distance macam kita buat juga di Malaysia. Kesempatan ini saya dan rakan-rakan dan keluarga di Zurich ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua ahli keluarga dan sahabat handai di Malaysia. Selamat Hari Raya Malaysia. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Juga kepada kru TV3 Kopitiam semua, maaf zahir dan batin. Juga dikongsikan di sini suasana di pagi raya di rumah seorang rakyat Malaysia di sini, Abang Den bersama sahabat dan keluarganya. Di Zurich ada juga makanan dan masakan Malaysia kita. Meriah di sini sana segalanya. Assalamualaikum. Saya Haji Amizah bin Muhammad Amir dari Zurich, Switzerland. Kepada keluarga dan seluruh rakyat Malaysia, kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Saya Muhammad Faris Osman. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga kami dan seluruh umat Islam di Malaysia dan di mana saja. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Wow. Okey, sekarang kita nak terbang pergi mana pula, Zack? Kita ke Denmark pula. Wow. Kita ke Denmark sebab ramai beraya merata-rata satu dunia ni. Kita ke Copenhagen, Denmark. Jom kita tengok dekat Denmark ada lemang ketupat tak? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin dari kami di Copenhagen, Denmark. Kita tengah nak keringkan rendang. Nak makan tu besok pagi. Kuah kacang. Gang di dalam oven nak masak. Ini kuah macam ayam percik. Rendang dah siap. Dan kuah kacang. Rendangnya sekali. Selamat Raya. Selamat Hari Raya, Mak Zahir Batin. Selamat Raya. Selamat Raya. Raya.
Assalamualaikum. Kami dari Brisbane, Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Wow, yang last kali tu daripada anak-anak murid dekat Australia, University of Queensland. Queensland, Australia. Dan sekarang ni kita nak lompat lagi negara. Seronok ah naik flight. Seronok kan kita pergi negara-negara orang walaupun kita ada kat satu tempat ni. Tapi terima kasih kepada keluarga Encik Zainal dan juga kawan-kawan kerana menyumbangkan video ini daripada Bahrain. Fitri tahun ini disambut di celah-celah kebimbangan penularan wabak COVID-19. Tentunya ia tidak akan sama berbanding tahun-tahun sebelum ini. Walaupun kami tidak dapat menyambutnya bersama-sama rakan-rakan lain di Bahrain, tetapi hari raya tetap hari raya. Kami akan cuba menyambutnya dengan sebaik mungkin. Persiapan raya pada tahun ini adalah agak sederhana sekali. Kami beraya bersama keluarga sahaja. Kami masak macam biasa. Di pagi raya masak nasi impit, kuah kacang, rendang, lodeh dan yang lain-lain. Seterusnya kita tinjau pula ke rumah rakan saya yang bertugas sebagai pensyarah di Arab Open University, Dr. Nurjaya dan suami Encik Kamaruzzaman. Okey, Kak Jaya tengah sediakan beberapa juadah. Okey, ini dia serunding daging. Ini merupakan makanan wajib lah yang biasa Kak Jaya sediakan untuk hari raya. Selain daripada itu, makanan kegemaran Kak Jaya ialah ini dia daging ketil masak asam pedas. Ini adalah spesialiti orang Melaka untuk dimakan dengan ketupat nasi. Kak Jaya sediakan juga lemang ya. Biasanya kalau di Malaysia tu kita beli aja lemang sebab banyak dijual, tapi di sini sebab suami ingin nak makan lemang, jadi Kak Jaya buat lemang kukus yang dikukus dengan paper cup untuk juadah di pagi raya. Pada tahun ini nampaknya sambutan sungguh sepi sekali jamuan hari raya tidak boleh diadakan sebab kita tak boleh berkumpul beramai-ramai. Semayang hari raya juga masing-masing semayang di rumah saja kerana masjid masih lagi ditutup kepada orang awam. Jadi sambutan tahun ini masing-masing hanya meraihkan hari raya bersama keluarga di rumah masing-masing saja. Saya Kamaruzzaman bin Said serta isteri mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia, terutama kepada ibu mertua saya Khatijah binti Muhammad Nur sekeluarga, dan juga kepada keluarga abang-abang saya Muhammad Darus, Bistamam dan Abdul Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua penonton Borak Kopitiam. Nama saya Akif Rezal dan saya sekarang berada di Sakhir, Bahrain, melaksanakan tugas sebagai data engineer dalam salah satu projek exploration drilling di negara ini. Malangnya disebabkan pandemik coronavirus ini, saya tidak dibenarkan pulang ke Malaysia. Rindu tu perkara biasa dah bagi saya sebab masuk tahun ni tahun ke-7 saya beraya di perantauan. Cuma kali ni terasa sikit sebab dia. Mungkin sebab dah lama sangat tak bangun di pagi raya dekat Malaysia. Juadah pagi raya yang wajib ada untuk keluarga kami adalah laksa Johor ibu saya yang sudah semestinya merupakan juadah hari raya kegemaran saya. Selain itu, rendang tok masakan bapa saya juga dah jadi salah satu juadah wajib. Tapi apa-apa pun, saya rasa amat bersyukur dipanjangkan umur, dipertemukan sekali lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini dan juga berpeluang merasai kemanisan bulan Syawal. Jadi di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada ibu saya, Izzah Aziz Fauzi, bapa saya, Ahmad Rezal, adik-beradik saya dan juga sahabat-sahabat saya di Malaysia. Semoga sambutan Aidilfitri kalian meriah,
seronok, gembira dan yang paling penting sekali, selamat. Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada Imam Zahid Battin. Yalah, gembira. Alamak, kita diberitahu yang itulah kita, dia ucapan-ucapan sayu daripada mereka yang di perantauan yang tidak boleh balik. Yalah, sekali tu sedih tu. Selamat Hari Raya dia Zoom lagi. Kan, sebab ada yang nak balik dan ada yang tak nak balik. Itu ya cerita dia. Ikut kepada masing-masing. Cuma nak ceritakan di dunia ni, walaupun di mana anda berada, Aidilfitri tetap disambut dengan sangatlah meriah. Especially kalau kita orang Malaysia ni ada kat luar negara tu. Betul. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh dapat bahan-bahan untuk buat kuah kacang, kuah lodeh apa semua tu, tapi memang terbaik lah. Betul. Apa pun kita masih lagi dalam mood raya. Kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Kita makan kuih raya. Ya. Okey, kembali lagi dalam Borak Kopitiam dan kali ini kita dah pergi ke luar negara, kita dah pergi macam-macam tempat, kita dah belajar tentang cara perniagaan dan juga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekarang ni kita nak belajar. Faiz, kita semangat. Sebab saya sebab saya suka. Saya teruskan berdiri dia apa saya tak tahu meja. Semangat sebab kita nak belajar satu masakan yang baru sebab dah lama tak masuk dapur kalut ni. Iyalah. Oh, betul. Ni mesti yang tadi cakap tuan, Nyonya Laksa, betul tak? Nyonya Laksa. Laksa Nyonya. Saja nak tengok sama ada ambil perhatian ataupun tidak. Sebab kalau Nyonya Laksa, Nyonya tu punya laksa. Oh, tak boleh. Tak boleh. So, Laksa Nyonya. Laksa Nyonya. Alright, kita ada di talian ni kita ada Kila dan juga Nurin. Hello. Hai, hello. Hello. Selamat Hari Raya Kila dan Nurin. Korang ni bukan kembar kan? Bukan. Adik-beradik. Sebab dari tadi semua synchronize. Itu yang pelik tu. Gelak synchronize, hi synchronize, semua synchronize. Bagus ya? Okey. Laksa Nyonya by Mama. Siapa yang Mama ni? Kila ke Nurin? Tak, Mama kami. So Mama yang masaknya Mama lah. Ya, betul. Mana Mama? Mama busy. Oh, baik. Jadi, Kila yang pakai tudung. Ya, betul. Nurin yang sebelah tu lah. Yang muka betul. macam Aisyah Aziz tu Nurin lah. Dia mengaku. So tanpa berlengah masa, apa kata korang ajar kita orang ni, Kila dan juga Nurin, macam mana nak sediakan resepi laksa Nyonya ni. Macam tak sabar-sabar nak belajar ni. Okey, macam biasa, bahan mula-mula kita perlukan bawang putih, bawang merah, halia, cili masak. Lepas tu kita blender. Lepas tu perlukan daun kesum, bunga kantan. Daun kesum dengan bunga kantan tu penting untuk dalam makanan, dalam hidangan laksa Nyonya ni. Sebab dia menaikkan aroma dan rasa lagi. Lebih sedap lah. Lebih wangi lah orang kata. Macam tu. Jadi apa beza dia dengan laksa biasa? Laksa Nyonya ni dia special sikit sebab kita makan dengan bihun. Macam laksa biasa kita makan dengan laksa kan? Kenapa tak namakan dia bihun Nyonya? Itu lain sikit. Itu memang tradisi daripada Melaka. Memang dia menggunakan bihun. Faham. Tapi nak makan dengan laksa pun boleh lah. Tapi ini perbezaan dia lah kan. Ya, itu perbezaan dia. Kalau dengan laksa Singapura, sama ke beza juga? Lain. Sebab tengok kuah macam sama. Lain. Okey. Seterusnya bahan apa yang diperlukan? Apa dia? Seterusnya bahan apa yang kita perlukan? Untuk hidangan sampingan kita perlukan tahu kering, telur rebus, fish cake. Fish cake, sedap. Sedap lah kita makan. Lepas tu kita boleh makan lagi dengan sambal udang. Itu yang terbaik tu. Yang naik rasa dia. Sambal udang tu ada petai tak? Boleh kita add on untuk lebih sedap tu. Siapa yang tak suka petai, tak payahlah tu add on petai tu. Wow. Kalau kita nampak dalam video ni, ditambahkan bunga kantan. Itu dia punya top secret dia ke apa? Yes, aroma dia. Aroma lebih dia. banyak sedap. Wangi lah. Daun kesum
sekali. Faham. Kila Nurin nak tanya, tadi awak ada sebut fish cake tu kan. Okey, fish cake tu kita nak goreng dulu ke atau kita masukkan mentah-mentah macam tu? Kita Rebus dulu and then baru kita masuk. Itu juga boleh juga kalau nak masuk terus pun boleh dalam kuah tu. Depends lah macam mana yang kita nak. betul. Okey, biasa laksa ni macam-macam jenis mi dia. Dia ada mi laksa yang warna putih. Kalau kat Johor kita pakai macam spaghetti. Macam betul. Kalau saya nak gunakan antara salah satu bahan tu, dapat tak laksa nyonya ni ataupun rasa dia akan bertukar? Bertukar lah sebab tak ada lah. Tak hilang lah special dia. Sebab kita makan dengan bihun. Lebih sedap lah. Oh. Kila Nurin, kita diberitahu oleh penerbit yang Kila dengan Nurin dah masak laksa nyonya dekat rumah tu. Ada kat rumah lah. Ya. Kalau kami hantar kat studio boleh. Hantar kat studio. Boleh tunjukkan sikit. Ada tak? Ke kalau susah ke? Kalau Boleh. Ada. Ni Kila Nurin, kalau orang yang alah dengan udang, sambal tu nak gantikan dengan apa? Sambal. Ada juga kalau diorang letak sambal biasa. Tak payah udang pun boleh. Faiz, bila kita tengok balik dekat TV ni, nampak macam Kila dengan Nurin tu dah standby lah untuk bagi kita laksa tu diorang. Kan, sebenarnya diorang ajak datang rumah. So, minta maaf, kita orang tak boleh datang. Kita PKP. Alright, saya minta maaf. Kalau nak delivery, why not? Boleh. Cantik. Nombor 3, persiaran bandar utama, Seri Pentas TV3. Macam mana nak delivery tu? Nak order ke? Macam mana Kila Nurin? Boleh pergi ke website kami di Instagram, Laksa Nyonya by Mama. Dekat situ saya dah statekan nombor telefon and then boleh terus contact saya lah kalau nak ada order lah. Alright. Macam kita nampak following tu ada 4. Lepas ni make sure ada 6 lah. Follow Zack dengan Faiz Boleh. Terima kasih. So macam mana? Ni akaun baru ke macam mana? Adakah ini perniagaan yang baru? Yes, kita baru je create Instagram tu. Sebenarnya untuk perniagaan ni kami buat pun daripada kenalan-kenalan yang kenal kami. Kami tak buat secara besar-besaran lagi. So kami mengharapkan untuk kali ni kalau ada yang nak order, bolehlah jadi besar sikit bisnes kami ni. Ini menjawab seruan seperti Ustaz Zahazan tadi lah. Kita berniaga ni sunnah Rasulullah sebenarnya. Kan? Betul. Luar biasa. Kan? Kenapa Faiz pandang muka saya macam tu? Tak, macam okeylah, betul lah tu. Sebab saya tak berniaga, so saya tak tahu. Okey. Macam mana Kila dengan Nurin boleh kongsikan sedikit sambutan raya hari tu? Laksa ramai ke orang order apa-apa ke nak kongsikan? Silakan. Maknanya kita ada masalah dengan talian bersama dengan Kila. Terkejut juga. Takkanlah dia renung mata Zack sampai macam tu sekali. Zack, jangan perasan nak lebih sangat, Zack. Okey, cuma itulah kita nak cerita dan juga alhamdulillah kita berjaya juga tahu sedikit resipi-resipi dan cara untuk masak laksa tu. We're back online. Cuba bergerak sikit. Nampak macam freeze Okey, dah bergerak. Okey, Kila Nurin, ucapan raya untuk penonton Borak Kopitiam atau kawan-kawan family, silakan. Okey, kami daripada Kamarudin Kusan Family ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Buat saudara mara, kenalan, sahabat anda yang kenal kami dan family kami. Alright. Umat Islam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami pada pagi ini ya. Dan berkongsi resipi untuk menu raya yang sedikit berbeza lah. Terima kasih banyak Laksa Nyonya by Mama. Terima kasih Kila, terima kasih Nurin. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Alright. Thank you. InsyaAllah saya harap lepas PKP ni kalau mungkinlah COVID ni berakhir, kita cepat-cepat kena ada dapur kalut. Tak kisahlah siapa pun. Sebab dah lama kita tak makan ni sebenarnya di studio ni. Sebab semua makanan yang ada kat dapur kalut ni semua yang terbaik. Kita dah pilih khas untuk anda semua belajar yang terbaik sahaja. Sangat-sangatlah betul. Tapi apa-apa pun guys, kita nak pesan sikit kepada diri sendiri juga, kepada rakan-rakan sekeliling kita. Hari Raya ni kita kena terus kekal meriah, tetapi SOP kita kena patuh. Kerana apa? Ini merupakan kebaikan untuk diri kita juga, untuk dunia kita juga. Dan untuk tahu info yang lebih lanjut, boleh pergi ke mkn.gov.my. Betul. Dan sekarang ni apa kata kita celebrate last untuk rancangan ni dengan lagu yang jazzy. Yeah, dia dah perantau. Tapi lagu raya. Yes, tapi dia versi jazz. Tapi apa-apa pun guys, itu saja kita pun sudah berada di penghujung. Esok kita ada macam-macam sebenarnya. Esok Borak Kopitiam kita ada tips
Untuk safety dan juga kita ada untuk exercise kita bersama dengan Kevin Zahari pada besok. Jadi kepada anda semua yang ingin melakukan benda-benda untuk menguruskan badan ataupun apa-apa effort, ada lagi masa dan besok. Esok Kevin Zahari bro. Kevin Zahari bro. Untuk uruskan badan bro. Jangan lupa besok kita akan ada dengan macam-macam lagi. Lagi satu, Faiz. Kita ada ni yang peminat kambing. Kuzi kambing. Alamak. Ada Kevin Zahari, ada kuzi kambing pula. Dah pusing lah kulit. Wow. Tapi kita okey lah. Mungkin dia ada lawan lah. Kita exercise sambil kita makan. Ya. Wow. Satu konten yang sangat bagus untuk besok. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua untuk setia bersama dengan kami pada pagi ini. Dan kita ingin ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin sekali lagi kepada mereka yang mungkin saya lupa nak ucapkan. Yes, apa-apa pun kalau sebarang cadangan atau informasi nak dikongsikan, boleh terus ke Facebook Borak Kopitiam. Baik, kita tinggalkan anda kita tinggalkan anda dengan lagu Jenang Perantau versi jazz daripada Najwa Mahidin. Saya Zaid American. Saya Faiz. Bye-bye. Assalamualaikum. Kenapa Google? Di hari raya terkenang daku kepada si dia, kampungku indah nun jauh di sana, ayah serta bondaku. Di tepian mandi danauku hijau yang damai selalu, nun di sanalah tempatku bertemu.